Okey, kita sambung ya. Yang ni saya dah ringkaskan. Harapnya lebih jelas untuk awak rujuk. Okey, kita pergi pada yang tadi spermatogenesis. Saya rumuskan semula. Okey, dia bermula dengan sel germa primordium dalam tubul seminiferus di dalam testis lelaki. Yang ni ia akan mengalami mitosis yang berulang kali untuk menghasilkan spermatogonium. Okey. Kemudian ia akan melalui proses mitosis lagi membentuk spermatosis primer. Dan apabila berlaku akil balik, ia akan memasuki fasa meiosis. Yang ni kan. Okay. So nanti ada hormon FSH, hormon yang merangsang folikel. Ia akan merangsang pembahagian sel secara meiosis. Jadi spermatosis primer tadi ia akan berubah menjadi spermatosis sekunder. Yang ini dah jadi haploid daripada yang sini tadi. Kemudian ia akan terus mengalami meiosis 2, membentuk spermatid dan ia mengalami pembezaan membentuk sperma. Okey, lepas tu you kena ingat ada dua hormon yang menyebabkan fasa kematangan ni dalam perubahan daripada spermatosit sekunder menjadi sperma ni, iaitu hormon LH, hormon pelutinan. Ia merangsang hormon testosteron dan hormon testosteron tadi merangsang meiosis 2 berlaku dan juga pembezaan spermatid menjadi sperma. Okey, selesai yang tu. Okey, sebelum kita sambung kepada kitar haid, kita tengok lagi sekali oogenesis. Okey, oogenesis ni okey, cuba tengok kita. Okey, sama juga ia bermula dengan sel germa primordium di dalam ovari, ovari wanita. Sebelum kelahiran lagi sudah berlaku oogenesis bagi baby perempuan. Daripada oogonium sampai berubah menjadi oocyte primer. Sorry, ini saya miss. Sel germa primordium ia akan membahagi secara mitosis membentuk oogonium. Sel germa primordium membentuk oogonium dan kemudian membentuk oocyte primer. Oocyte primer ni berada dalam follicle primer. Sel-sel follicle ni tadi dia membalut oocyte primer. Okey. Yang ni berlaku secara mitosis. Kemudian oocyte primer tadi akan mengalami meiosis dengan kehadiran hormon perangsang folikel, hormon FSH. Okey. Hormon FSH ia merangsang berlakunya meiosis 1. Yang ini berlaku ketika wanita mengalami akil balik. Okey. Kemudian ia akan menjadi oocyte sekunder. Oocyte sekunder ni dia berada di dalam sel folikel sekunder. Okey. Kemudian awak kena ingat sel folikel folikel sekunder tadi yang membawa oocyte sekunder di dalamnya, ia akan berubah menjadi follicle graft yang di dalamnya ada menyimpan oocyte sekunder lah. Jadi follicle graft ni ia sebenarnya terhasil disebabkan oleh kehadiran hormon LH, hormon pelutinan, merangsang follicle graft tadi terus berkembang dan dalam masa yang sama follicle graft ia juga menghasilkan estrogen. Jadi apabila sampai satu kitar haid cukup 28 hari, ia akan menghampiri kawasan ovari kita untuk membebaskan oocyte sekunder. Okey. Kemudian oocyte sekunder tadi dihasilkan dibebaskan ketika pengovulan atau ovulasi. Ia membentuk beberapa keadaan di sini. Ketiga keadaan lah. Okey, oocyte sekunder tadi ia akan membahagi membentuk ovum. Sekiranya nanti berlaku persenyawaan, ia akan melengkapkan meiosis 2 dan meneruskan pembentukan zygote dan seterusnya lah. Dan selebihnya akan berubah menjadi 3 jasad kutub yang akan merosot.
So semua daripada sekunda, usit sekunda sehingga ovum ni bersama dengan jasad kutub adalah berbilangan kromosom haploid N. Okey, jika tidak berlaku persenyawaan usit sekunda tadi, ia akan memasuki kita haid lah. Dan yang 3 jasad kutub yang terhasil akan merosot bersama-sama keluar ketika haid. Okey, dan dalam masa yang sama, corpus luteum ni ataupun dalam bahasa Latin ia diterjemahkan sebagai badan kuning. Ini adalah folikel tadi, dinding folikel. Kan dia dah membebaskan usit sekunda, jadi dia punya hasil tadi dia akan tertinggal lah di dalam selepas proses pengovulan, tetapi ia akan juga mengalami kemerosotan jika tiada persenyawaan. Okey, so dia akan keluar bersama haid dan nanti memasuki fasa haid. Okey, tapi kalau tidak berlaku kalau berlaku persenyawaan, dia tak akan merosot lah. Ia akan terus merembeskan hormon estrogen dan progesteron. Ini untuk persediaan bagi pembahagian zygote pula untuk baby terus terbentuk lah. Okey, jadi kita nak masuk kepada kitar haid. Okey.